Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang berjudul Mereka Bentuk dan Menganalisa Sistem Penunjukan Permukaan bagi Meningkatkan Kecekapan Fotovoltaik. So, kajian ini juga dijalankan bersama-sama dengan Dr. Muhammad Sofian, Dr. Nancy dan IR Muhammad Azri dari Faculty of Engineering UMS. Sebagai isi kandungannya adalah kita akan bahagikan uh, pembentangan ini kepada 6 subtopik, iaitu pengenalan pernyataan masalah, kajian literature, metodologi, hasil dan keputusan, kesimpulan dan cadangan. Okey, so sebagai pengenalan, kita tahu bahawa Malaysia terkenal atau mempunyai banyak sumber yang boleh diperbaharui. Contohnya hidro, solar, biomas, biogas, angin dan ombak. Namun hanya lebih kurang daripada 20% tenaga diperbaharui yang digunakan di Malaysia. So ini amat merugikanlah kerana Malaysia mempunyai banyak sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Oleh itu, satu Plan Renewable Energy Transition Roadmap telah dirangka oleh pihak berkuasa tempatan Lestari Malaysia, itu SEDA, di mana ia dijadikan sebagai rancangan Malaysia ke-12, iaitu kerajaan Malaysia mensasarkan sebanyak 20% tenaga boleh diperbaharui digunakan dalam sistem penjanaan menjelang 2025. Kita tengok suhu di Malaysia sebenarnya yang kita tahu panas dan lembap sepanjang tahun. Ini maksudnya panas sepanjang tahun. So ini sebenarnya amat berpotensi untuk dijadikan sebagai suatu sumber tenaga, iaitu kita gunakan sumber tenaga elektrik bagi kita gunakan solar PV, penjana PV bagi menghasilkan tenaga elektrik. Namun bagaimanakah, sebagai pernyataan masalahnya, kelemahan sistem solar PV adalah kecekapannya adalah lebih rendah berbanding dengan kecekapan bahan api fosil konvensional yang lain. Okey, so ini kerana kalau solar PV terlalu panas, disebabkan oleh lebihan sinaran suria, ia akan mengurangkan kecekapan sel solar. Okey, bagaimana kita pendekatan yang dilakukan oleh kebanyakan ahli-ahli uh, pengkaji, iaitu mereka telah menambahkan satu sistem, iaitu sistem penunjukan dipanggil sebagai pengumpul suria hybrid photovoltaic thermal atau PVT, iaitu untuk menambahkan kecekapan sesuatu solar panel PV. Okey, dalam sistem PV hybrid tadi, model PV dan terma dipasang bersama. So, bila dipasang bersama, dia akan menghasilkan dua sumber tenaga secara serentak, iaitu tenaga elektrik dan tenaga terma. So, sebenarnya dengan kombinasi kedua-dua sistem ini akan dapat mengurangkan kos bahan, menjimatkan ruang dan meningkatkan prestasi pengumpul kolektor tadi lah. Okey, so suhu solar PV ditambah dengan hybrid PVT akan dapat menyejukkan sistem solar PV dan merangkak haba tersebut, di mana haba tersebut boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain lah. So, secara khususnya kajian ini bertujuan untuk mereka bentuk sistem penunjukan yang sesuai bagi menunjukkan solar panel PV bagi menguji kesan sistem penunjukan yang dibina dari segi penghasilan tenaga dan terma. Maksudnya, satu sistem penunjukan dibina bagi menghasilkan tenaga elektrik dan terma, dan kita tengok macam mana sistem itu adakah ia lebih baik berbanding dengan sistem sedia ada. So, untuk itu dua persoalan yang ditimbulkan di sini adalah, adakah reka bentuk sistem yang direka sesuai bagi menunjukkan panel solar PV, dan apakah kesan sistem menunjukkan ke atas prestasi panel PV dari segi elektrik dan terma. Okey, kita tengok beberapa literature review daripada pengkaji sebelum ni. Peneliti terdahulu menjalani kajian menggunakan air dan udara sebagai medium pemindahan haba untuk menyerap haba berlebihan. Dia juga penunjukan udara lebih diminati berbanding dengan ejen penunjukan lain kerana ia lebih murah, fleksibel dan mudah diubah. Walau bagaimanapun, sebenarnya kecekapan penunjukan air adalah lebih baik daripada penunjukan udara. Okey, walau bagaimana sebenarnya bukan faktor itu saja, beberapa faktor juga yang sebenarnya yang
berkait dalam menghasilkan kecekapan. Contohnya saluran. Kalau kita pakai saluran jenis lurus, lingkaran, menghasilkan kecekapan yang berbeza lah. Okey, so apa metode ni, macam mana kajian ini dilakukan? Dan kajian ini kita akan gunakan satu PV standard dan satu lagi PV yang telah diubah sesuai dengan menambahkan unit pancutan air pada bahagian atas panel. Tujuan air itu adalah menyerap haba yang berlebihan berlebihan dari panel, dan proses ini memainkan peranan penting bagi meningkatkan kecekapan PV serta penghasilan tenaga terma yang lebih besar. Okey, dari itu komponennya terdiri pada kolektor, paip, pancutan, pam dan tangki. Ini adalah Raja 2 yang adalah pengumpul kolektor PV dengan sistem pancutan air. Ini adalah eksperimen yang telah dijalankan. Okey, kita menggunakan lebih kurang 8 liter air yang dikitar melalui semula perkindaran daripada tangki dia akan ke panel dan seterusnya dari panel dia akan ke tangki balik. So, ini mengambil masa selama 5 jam, dibuat selama 5 jam, iaitu dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Untuk di jadual 2 pula menunjukkan maklumat modul solar panel yang kita gunakan PVM 50 monocrystalline silicon dengan kuasa maksimum 50 watt. So, kita menggunakan beberapa rumus ataupun formula untuk mengira. Ada bahagian yang kita akan ambil daripada eksperimen dan ada bahagian-bahagian lain kita akan ambil daripada formula yang telah dijalankan. Okey, di sini kita akan menguji kuasa, kita tengok voltan, arus, kecekapan tenaga. Okey, so kajian ni jalankan di College Community Kota Marudu, Sabah di antara jam 10 pagi hingga 3 petang pada Oktober 2020, dan keamatan sinaran maksimum pada masa ini adalah 957, iaitu pada 11.30 pagi, dan keamatan purata adalah 716.636. Thermocouple RTC PT 100 digunakan untuk mengukur suhu panel dan suhu air, manakala 5-in-1 environment meter digunakan untuk menguji keamatan cahaya dan suhu persekitaran. Suhu diambil daripada nilai bacaan air masuk, air keluar, air aliran dalam tangki, suhu permukaan panel, dan diambil untuk dibuat pengiraan untuk mengira kecekapan sistem, iaitu kecekapan terma dan kecekapan elektrik. Okey, so kita terus kepada keputusan dan hasil dari keputusan. Dari graf ini, dari keputusan kita telah menghasilkan graf. Itu dari graf pertama kita akan menjawab persoalan 1, iaitu kesesuaian sistem reka bentuk sistem bagi menunjukkan panel PV. Kita dapati daripada graf didapati sistem ini sebenarnya sesuai dan berfungsi sebagai ejen penyejuk bagi sistem solar PV, di mana suhu permukaan PV pada kedua sistem, iaitu sistem standard dan PVT, meningkat kepada ke tahap maksimum, iaitu pada jam 11.30 pagi dan menurun secara perlahan-lahan seperti gambar Raja 2 lah. Secara perbandingan, kita tengok graf 3 ni, didapati suhu panel dengan sistem penyejukan lebih rendah berbanding dengan sistem tanpa penyejukan, iaitu sistem asal. So, suhu maksimum bagi sistem dengan penyejukan adalah 46 darjah Celsius, sementara dengan tanpa penyejukan adalah 62.30%. Di sini, seterusnya kita akan menjawabkan persoalan kedua, kesan sistem penyejukan dari segi elektrik dan terma. Ini tengok jadual 2 adalah graf yang jadual yang kita bentuk, kita bandingkan di antara prestasi PV tanpa penyejuk dengan penyejuk. So, kita tengok voltan maksimum untuk tanpa penyejuk 18.6, tapi bila dengan sistem penyejukan dia akan naik pada 19.90. Dan kita tengok kecekapan elektrik juga telah naik daripada 18.52 kepada 23.50, dan suhu permukaan modul daripada 53.7 hingga 3, dia akan turun ke 38. Kita tengok yang purata. So, kita tengok dari segi kecekapan terma, kita lihat suhu tangki air mula bertambah daripada 31 darjah Celsius awal pagi dan maksimum pada 35.43
pada suhu 35.43 darjah Celsius. Ini menunjukkan suhu bertambah secara konsisten. Okey, untuk kecekapan tenaga kita boleh tengok daripada graf di mana kedua-dua didapati bahawa kuasa kedua-dua sistem bertambah secara perlahan pada sebelah pagi hingga ke maksimum, kemudian turun secara perlahan-lahan pada sebelah petang disebabkan keamatan cahaya matahari yang semakin menurun. Keluaran bagi kuasa sistem ini menunjukkan kuasa bagi sistem penunjukan dengan mempunyai prestasi yang lebih baik dari sistem panel tanpa penunjukan. Kita boleh tengok pada graf 5, ia bertekebatan dengan jangkaan di mana sistem penunjukan, di mana dengan sistem penunjukan kecekapan sesuatu panel PV dapat ditingkatkan. Okey, so secara keseluruhan nilai kuasa yang dijanakan panel PV adalah 965 dengan berbanding dengan tanpa PV iaitu 745.86. Okey, kecekapan sistem terma penunjukan telah naik sebanyak 21.95%. Kesimpulannya, hasil kajian mendapati sistem penunjukan yang dibina mampu menaikkan suhu dari 31.51 darjah Celsius ke maksimum 3 hasil kajian mendapati sistem penunjukan mampu menurunkan suhu daripada 38.30 hingga ke 31.50. Air yang terkumpul boleh digunakan bagi tujuan sistem pemanasan untuk kegunaan domestik, dan sistem penyukan permukaan menggunakan air dapat menaikkan kecekapan panel solar sebanyak 23.7% dan menurunkan suhu sebanyak 28.2% berbanding dengan sistem tanpa penyukan. Kuasa elektrik yang dihasilkan seluruh sistem bertambah sebanyak 11.99 watt berbanding tanpa menggunakan penyukan. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang setelah banyak faktor lain yang boleh mengaruhi kecekapan elektrik, dan contohnya jenis pemindah haba, luas permukaan, keamatan suria, kadar aliran bendalai penyejuk, jenis panel solar dan bagaimana reka bentuk sistem tersebut. Faktor ini memberi kesan kepada keseluruhan kecekapan PV. Okey, so cadangan antara cadangan kajian boleh jalankan dengan menggunakan bendalai pemindah haba yang berbeza seperti air, udara, dan yang paling terkini adalah bendalai nano. Kebanyakan soalan PV fokus kepada kebanyakan kajian PV fokus pengisian tenaga dengan terma dengan melakukan pelbagai perubahan terhadap parameter dan usaha mendapatkan kecekapan terma yang baik. Pengumpul PV didapati beroperasi pada julat output 40 darjah hingga 60 darjah Celsius pada susu yang sesuai dan amat boleh digunakan untuk sistem pengeringan. Keputusan yang didapati daripada kajian ini sangat guna bagi membangunkan sistem yang lebih efisien, sistematik dalam penghasilan tenaga. Di samping itu, okey, saja itu saja. Terima kasih.